Tahun lepas. Dah, kita tengok dah tahun lepas. Which one we should tengok fakta baru. Fakta mesti baru fakta. Okay, custom. Apa ni? Ni 10 haiwan yang selama dianggap mitos tapi benar-benar wujud. Okay, video baru. Okay, jom tengok 10 binatang. So maksudnya binatang tu kita anggap tak ada, mitos, tapi sebenarnya betul-betul ada. So kalau fakta ni betul-betul fakta dia bagi, dia bukan tipu. Jom. Binatang yang kita anggap mitos. Binatang apa? Betul tahu. Jom. Kasih kepada mereka yang berikan cadangan untuk ambil dia besar. Kaiser ni tajuk enemy. Betul macam dah tengok je dah. Tengok kan. Mereka yang lain yang nak berikan cadangan. Itu cerita semasa Faktau kecil, Faktau selalu teringat yang naga itu benar-benar wujud. Thank you Aris Musta, thank you. Pula dengan watak kesukaan Faktau dalam cerita kartun Pokemon, iaitu Charizard. Rasanya ramai yang berfikiran seperti Faktau kan? Yelah, daripada watak cerita kartun Digimon, Pokemon ataupun watak-watak fantasi yang lain. Tapi bukan salah cerita kartun dari televisyen tau yang menjadikan manusia berfantasi ini, kerana di seluruh dunia sebelum zaman penciptaan televisyen lagi terdapat banyak kisah mitos dan legenda yang disampaikan turun-temurun. Ada yang benar, ada yang separuh benar, dan ada juga yang betul-betul dongeng. Namun sesetengah daripada makhluk mitos ini sebenarnya merupakan makhluk yang berasal daripada haiwan yang benar-benar wujud di dunia nyata, tetapi telah dicampur adukkan dengan kuah, garam dan gula untuk menyedapkan cerita. Jadi dalam video kali ini, jom kita pergi ke makmal Faktau dan mulakan kajian 10 haiwan selama ini disangkakan mitos tapi benar-benar wujud. Apa dia? Sebelum tu, jangan lupa subscribe Faktau tau. Dan jangan lupa tekan loceng. 10. Kraken. Kraken merupakan sejenis raksasa laut legenda yang berasal daripada kisah rakyat di utara Eropah dan utara Atlantik yang dikatakan sangat besar dan mampu memusnahkan kapal dengan sesungguhnya. Makhluk yang berupa sotong gergasi ini dikatakan telah muncul seawal 1180. Tak lain Malah makhluk ini juga pernah ditulis dalam kisah wira legenda dari Iceland, iaitu Over-Order pada abad ke-13, di mana makhluk ini dikenali sebagai Hefgifer yang muncul dengan bentuk seolah-olah pulau yang timbul dari laut. Walau bagaimanapun, pada tahun 1735, seorang ahli taksonomi bernama Carl Linnaeus telah mengklasifikasikan Kraken sebagai haiwan dari kategori cephalopod, iaitu kategori yang sama seperti sotong. Ramai para penyelidik percaya sebenarnya haiwan legenda ini berasal daripada sotong gergasi atau colossal squid, atau nama saintifiknya Mesonictus hamiltoni, yang mampu membesar sehingga 60. Apa nama dia? Saintifiknya Mesonictus hamiltoni, yang mampu membesar sehingga 66 kaki panjang. Cuba korang bayangkan, Archaeopteryx ataupun giant squid ini lebih kecil berbanding colossal squid. Besar itu. Dengan mata yang besar dan mempunyai banyak sesungut, ciri-ciri yang dimiliki haiwan laut dalam ini telah memenuhi kriteria makhluk legenda Kraken. Okay. Naga laut. Naga lah. Ini telah wujud. No way. That's a cap. Di pemikiran rakyat selama beribu tahun lamanya. Yeah. Mana tentang raksasa laut yang menyerupai naga ini pernah diceritakan dalam kisah zaman Greece purba, di mana kononnya seorang wira legenda Yunani bernama Perseus pernah mengalahkan makhluk raksasa ini. Seorang penulis dari Sweden pada abad ke-16 pernah menggambarkan naga laut ini merupakan seekor ular sepanjang 200 kaki yang dipanggil sebagai Suom
di mana pada makhluk ini terdapat rambut yang tumbuh di lehernya, sisik tajam berwarna coklat dengan matanya yang berkilau. Kalau korang nak tahu, para penyelidik percaya bahawa haiwan ini sebenarnya telah disalah tafsir atau ditokok tambah daripada ikan dayung atau oarfish, iaitu sejenis ikan bertulang yang terpanjang di dunia. Oarfish merupakan sejenis ikan yang diklasifikasikan sebagai haiwan laut gergasi yang mempunyai kulit yang akan berkilauan apabila terkena cahaya. Para penyelidik dari New Zealand mendedahkan haiwan ini mampu mengeluarkan kejutan elektrik apabila disentuh dengan sisik tajam di sepanjang badannya, sesungut yang membentuk seakan-akan rambut yang tumbuh di kepalanya, menjadikan haiwan ini disalah anggap sebagai makhluk legenda naga laut. Oh, kompak weh. 8. Naga. Naga lagi? Ini mungkin adalah makhluk mitos yang menjadi kepercayaan. Bukan Mana sahaja di ada? luar negara, Takkan malah ada. di Malaysia. Di Korang tak Malaysia? percaya? Tengoklah sejarah Tasik Cini di Pahang. Salah satunya adalah kisah Ya legenda ke? tentang asal-usul bandar daripada penduduk Mustahil lah. Klagenfurt, Austria, di mana seekor naga pernah membawa kemusnahan di bandar itu, sehinggalah dua pahlawan telah muncul Oi, mengalahkan Naruto! naga tersebut. Pada tahun 1335, para penduduk di sana telah menemui tengkorak besar yang dipercayai milik naga. Dalam kisah legenda mereka, mereka telah meletakkan tulang itu sebagai pameran di muzium mereka. Sehinggalah pada tahun 1840, seorang ahli paleontologi dari Austria, Franz Unger, yang pada ketika itu sedang berjalan-jalan di Klagenfurt, telah melihat tengkorak itu, dan ternyata tengkorak itu sebenarnya milik seekor badak sumbu berbulu yang wujud semasa zaman AS. 7. It's a cap. It's a cap. Told you. Unicorn. Unicorn? Pada suatu ketika dahulu, unicorn dianggap sebagai haiwan prasejarah biasa. Oh, yang tanduk tu, wujud. unicorn. Ini telah digambarkan oleh seorang penulis Rom kuno yang bernama Pliny the Elder di dalam bukunya yang bertajuk Natural History. Sehinggalah menjelang zaman pertengahan, di mana rakyat Eropah pada ketika itu telah mengkategorikan unicorn sebagai salah satu makhluk mistikal dalam pandangan keagamaan mereka. Makhluk ini kemudian mula dianggap suci. Ini semua mitos dongeng. Yang bercahaya, di mana tanduknya dianggap boleh menyembuhkan pelbagai penyakit, sehinggakan tanduknya telah dijual dengan harga yang sangat tinggi ketika zaman itu. Jual tanduk unicorn? Maksudnya haiwan ini wujud ke? Sebenarnya setelah diselidik, para pengkaji mendapati tanduk yang dijual oleh para pedagang ketika zaman itu sebenarnya adalah tanduk narwhal yang dipasarkan sebagai tanduk unicorn. Atau nama saintifiknya Monoceros. Ini kalau ada cocok ikan paus bergigi yang bersaiz sederhana yang hidup di perairan Arktik. Kalau korang nak tahu, tanduk pada ikan ini sebenarnya bukanlah tanduk, tetapi merupakan gigi gergasi yang tumbuh dari kepala ikan ini dan mampu memanjang sehingga 8 kaki. Gigi ini mempunyai bentuk lingkaran yang sangat mirip dengan tanduk unicorn yang sering digambarkan. Oh ya, sarang unicorn ni pernah dijumpai di Korea Utara tau. Mana gambar? Boleh tengok video Faktau bertajuk 10 perkara pelik dan kelakar mengenai Korea Utara yang korang tak sangka untuk mengetahui lebih lanjut. Malah berita itu mengatakan bahawa sarang itu merupakan bekas kuda unicorn yang ditunggang oleh Raja Korea, Tong Myong. Aduh, cukuplah. Kim Jong-un. Kappa. Kappa? Kappa merupakan sejenis makhluk mitos dari kisah legenda rakyat Jepun. Apa benda ni? Ninja Turtle ke apa ni? Ya Allah. Mana ada Ninja Turtle hidup? Air atau mambang air. Mambang. Air, mambang tanah, mambang pokok, mambang daun, mambang buah. Mambang panjang, mambang pendek, mambang bujur, mambang melintang, mambang gemuk, mambang kurus, mambang tua, mambang... Makhluk ini digambarkan sebagai makhluk kacukan manusia dan haiwan amfibia setinggi kanak-kanak berusia 10 tahun. Hamil rasa orang dulu ni dia bermimpi kot. Lepas tu dia mimpi, lepas tu dia cakap benda tu betul. Alah, klise Yang mempunyai kulit berwarna hijau. Tubuh badannya pula seperti manusia dengan tangan dan kaki yang bersirip serta mempunyai cengkerang di belakangnya seperti penyu. Apa yang menakutkan, haiwan ini sangat terkenal dengan tingkah lakunya yang sangat ganas,
di mana ia sering menarik mangsanya seperti haiwan dan manusia ke dalam sungai sebelum memakan mereka. Berdasarkan kisah-kisah legenda mitos ini, ramai ahli pakar percaya bahawa makhluk ini sebenarnya diinspirasikan daripada salamander gergasi. Salamander gergasi Jepun mampu membesar sehingga saiz 5 kaki atau lebih, iaitu bersamaan dengan saiz kanak-kanak berumur 10 tahun. Bukan sahaja mempunyai fizikal yang hampir sama, malah tempat tinggal salamander gergasi juga sama seperti kepa yang tinggal berhampiran sungai dan perairan cetek. Atau ada cerita tentang salamander gergasi ini dalam 10 haiwan purba terawal di dunia yang ramai tak sangka masih wujud. Yang kita tengok sekarang jauh lebih kecil. Comel tapi pada zaman geli dahulu. Ini kerana 5. Bigfoot. Bigfoot ni paling dulu viral tu. Serius tu. Bigfoot ni paling... Ami selalu masa di YouTube selalu tengok percaya. Tapi sekarang bila dah besar, bila ada otak ni, tak percaya. Mengarut. Mesti korang pernah dengar kisah tentang Bigfoot kan? Hop! Ay! Man. Malah banyak media-media sebelum ini telah melaporkan tentang penampakan makhluk ini dari seluruh dunia sehingga kini. Fakta juga pernah masukkan tentang menipu. Tak ada ya ini di dalam video bertajuk 10 rakaman tak drone ada. Yang paling itu orang tak betul yang sempat dirakam. Bigfoot atau juga dikenali sebagai Sasquatch merupakan makhluk mitos seperti kera yang besar yang tinggal di Amerika Utara. Walaupun kemudian makhluk ini telah ditolak ramai pakar, namun terdapat beberapa para pengkaji percaya bahawa Bigfoot ini sebenarnya merupakan Gigantopithecus. Melalui fosilnya yang ditemui, haiwan ini dipercayai merupakan kera gergasi paling besar pernah hidup di muka bumi, iaitu setinggi 10 kaki dan merupakan haiwan jenis bipedal atau berjalan dengan menggunakan 2 kaki. Yang tu betul. Itu boleh ditimbul sebab haiwan gergasi. Walau bagaimanapun, para saintis percaya makhluk gergasi ini telah pupus sejak 300,000 tahun dahulu kerana tidak dapat menyesuaikan diri dengan iklim yang berubah ratusan ribu dahulu. Benarkah ia telah pupus? I don't know. 4. Tengok ni semesta fun fact, lebih 80% kawasan lautan masih belum diterokai oleh manusia. Ya, lautan laut tu betul, tapi kalau hutan ni tak je mengarut lah. Cyclops. ML. Ini bukan Cyclops macam dalam cerita X-Men tu tau. Tahu bukan. List ini merupakan salah satu makhluk yang paling terkenal dalam sejarah mitologi Yunani kuno. Makhluk ini digambarkan sebagai gergasi bermata satu yang sangat ganas dan panas baran. Malah makhluk ini pernah diceritakan dalam salah satu buku karya Homer, The Odyssey, di mana pada waktu itu Odysseus bersama kru kapalnya yang di lambung ombak telah terserempak dengan Cyclops Polyphemus yang cuba untuk memakan mereka. Walau bagaimanapun, menurut Ottino Abel, iaitu seorang ahli paleontologi dari Austria, makhluk Cyclops sebenarnya telah diinspirasikan daripada haiwan prasejarah yang dipanggil Paleoloxodon falconeri, iaitu sejenis gajah kerdil daripada spesies gajah Siculomaltese yang telah pupus. Fosil haiwan prasejarah ini yang mempunyai lubang tunggal yang besar di tengah-tengah tengkoraknya yang bertujuan untuk menampung belalai telah memberi inspirasi kepada orang Yunani kuno dalam mencipta makhluk mitos mereka. Mereka telah membayangkan lubang di tengah-tengah tengkorak muka gajah tersebut sebagai kawasan di mana terletaknya mata Cyclops. Mana ada? 3. Mengarut. Griffin. Apa pula ni? Sama seperti Cyclops, Griffin juga merupakan salah satu daripada makhluk mitos dalam mitologi Yunani kuno. Griffin merupakan makhluk campuran yang mempunyai kepala seperti helang dan badan seperti singa. Makhluk ini sering dipaparkan dalam tradisi rakyat Scythians sebagai penjaga emas. Bagaimana haiwan mitos ini boleh tercipta? Seorang ahli sejarah sains purba bernama Adrian Meyer telah membuat kesimpulan kemungkinan rakyat Scythians
telah menemui fosil dinosaur Protoceratops di Lumbung Emas. Okey. Ciri-ciri fosil ini yang mempunyai mulut berparuh seperti helang dan struktur tulang badan seperti singa telah menyebabkan terhasilnya griffin. Malah penemuan fosil ini di Lumbung Emas telah menyebabkan peranggapan griffin ini sebagai penjaga emas. Sebab kalau jumpa ke tempat emas, dia penjaga emas. Kalau jumpa dekat ni loji, penjaga loji. Macam tu. Chupacabra. Chupami. Chupa yang membawa maksud menghisap. Menghisap. Cabra yang membawa maksud kambing. Kambing. Haiwan mitos dalam cerita rakyat benua Amerika. Apa Makhluk ini dikatakan pertama kali dilaporkan di Puerto Rico pada tahun 1955. Ngarut-ngarut. Banyak haiwan ternakan di pulau itu yang tiba-tiba kehilangan nyawa dengan bangkainya yang berdarah dan tidak diusik. Chupacabra merupakan sejenis makhluk penghisap darah yang gambarannya masih lagi menjadi misteri sehingga kini terdapat gambaran dari beberapa orang yang mendakwa benda tersebut. Video ni lah ambil tengok 5-6 tahun lepas. Nampak dengan makhluk jadi pusing belakang tengok ini. Alah, ini sekarang Kak Endon tu bersepah boleh lawan dengan pocong setakat ni. Mas Ali buat macam ni lah, petik jari je lah. Pertama, haiwan reptilia yang berbentuk seperti makhluk asing. Kedua, mempunyai bentuk badan seperti anjing. Walau bagaimanapun, para saintis percaya yang Chupacabra ini sebenarnya merupakan anjing hutan atau coyote yang menghidapi kes kurap yang teruk. Seorang pakar kriptozoologi, Lauren Coleman, mengatakan anjing hutan yang diserang kurap mempunyai banyak persamaan dengan ciri-ciri yang dikongsikan mereka yang mendakwa pendatang serempak dengan Chupacabra. Satu. Phoenix. Sebenarnya terdapat banyak Phoenix kami tak pernah dengar ke, tapi Phoenix namanya cap juga tipu mitos. Makhluk mitos yang sering dikaitkan dengan mempunyai kuasa mistikal dari kisah legenda Yunani kuno. Tetapi yang paling popular antara semua makhluk ini adalah Phoenix. Ini kalau ada, memang satu dunia kejar nak jaga dia. Burung Phoenix merupakan sejenis makhluk yang mampu hidup dengan sangat lama dan akan membakar dirinya sendiri apabila membakar dia. Betek bayi di burung. Tetapi akan bangkit semula daripada abu. Dikatakan orang Yunani mendapat idea tentang haiwan mitos ini daripada dewa orang Mesir purba. Nasib bela cerita orang dulu kan, yang mempunyai bentuk seperti burung dan sering dikaitkan dengan matahari, tapi dia burung gergasi lah, tak adalah kelahiran semula. Berdasarkan ciri-ciri haiwan mitos tapi kalau ada style daripada kedua-dua negara purba ini, Kathleen Arcade iaitu seorang ahli sains, penyelidik dan penulis dari UK telah membuat kesimpulan bahawa Phoenix ini sebenarnya berasal daripada flamingo. Flamingo yang berwarna merah jambu mempunyai persamaan dengan warna kemerahan Phoenix. Bukan itu saja, malah Phoenix yang sering dikaitkan dengan api mempunyai persamaan dengan flamingo yang suka tinggal di kawasan yang panas untuk membiak. Macam mana dengan list kali ini? Menarik tak? Ya. Tapi masa flamingo ni ada kot yang dulu punya flamingo versi besar. Yelah dulu kan dinosaur besar. Tapi tak tahu lah sekarang ni kecil-kecil lah. Kalau ada gempak lah. Tapi antara yang masa yang betul banyak ni dia bagi tahu dia masa kraken lah. Kraken paling logik lah. Kraken tu yang sotong besar tu, itu logik. Tapi kalau unicorn tu semua tu cap. Tipu. Thank you Ariel Ash. Cuba sah. Cewes. Flamingo tu bukan dalam One Piece ke? Dalam One Piece? Tak tahu. Orang dulu kurang ilmu. Biasalah. Janganlah bandingkan sekarang dengan dulu. Aduh. Biasalah dulu kan macam dulu kan tak ada macam sekarang ni. Kita ada internet, tengok tekan-tekan sini ada video. Dulu mana ada? Dulu nak pergi nak hantar mesej pun guna burung, guna batu hantar mesej. Progress benda tu. So bila sekarang kita ada otak ni, boleh fikir mana betul, mana salah, mana buruk, mana baik. So kita decide lah. Macam tadi tu, yang apa yang betul nampak di kraken lah yang paling betul. Yang lain tu tak tahulah betul tak itu. Betul tak betul tu itu bukan urusan ni. Nak tahu nanti tak payah cari, yang pening.